Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Taala. Pada malam ni kita sambung lagi kitab Risalah Al-Mahid Lil Mubtadi'in pada muka surat yang ke-41. Muka surat 41. Tempoh masa haid. Tempoh masa haid. Sekurang-kurang tempoh masa haid adalah 24 jam. Yakni sehari semalam. 24 jam pun boleh, sehari semalam pun boleh, tapi yang lebih tepat adalah 24 jam. Dan sebanyak-banyaknya adalah 360 jam. Apa maksud 360 jam? Yakni 15 hari 15 malam. Tapi yang tepatnya adalah 360 jam. Macam mana pun boleh juga kita nak sebut 15 hari 15 malam. Itu dari segi tempoh. Dari segi tempoh masa. Ini bermakna haid dikira berdasarkan tempoh masanya keluar, bukan banyak atau sedikit kuantitinya. Jadi haid ni dia diukur yang mana satu haid. Jika darah keluar, yang mana haid, yang mana bukan haid ataupun darah penyakit atau kita panggil istihadah, dia bukan berdasarkan kepada sikit atau banyak, kuantiti itu. Ia bergantung kepada darah tu asalnya ada. Ada pula mengikut jangka masa, waktu. Berapa jam. Mengikut pengalaman. Kalau ikut pengalaman, memang pengalaman orang tanya soalan yang mana dia tanya, dia kata hari pertama tu keluar sikit. Apa maksud sikit? Sikit-sikit. Ada, sentiasa ada, berterusan ada, tapi sikit-sikit. Tapi bila hari kedua tu banyak. Kenapa perlunya orang yang tanya soalan tu dia nak bagi tahu sikit? Apa perlu dia nak bagi tahu sikit? Sikit tu maksud ada on off ke? Bukan, sentiasa ada, tapi sikit-sikit je keluar. Bila dia memberi kita maklumat bahawasanya darah yang keluar tu sikit-sikit, dalam maksud sikit tu sentiasa keluar, tapi sikit, tak lebat, tak banyak, menandakan
orang tu dia tak faham tentang haid. Kerana sikit atau banyak tidak mempengaruhi status darah tu. Haid ke bukan haid ke, sikit atau banyak tidak mempengaruhi. Janji ada, itulah dia darah. Tapi ada pun sikit aja, sikit. Cek tu ada. Tapi sikit sangat. Kalau pad tu tukar sehari, tak tukar langsung. Nak bagi tahu sikitnya. Tapi bila cek memang ada, tapi kuantitinya terlalu sedikit. Dia terangkan pada kita macam tu. Itu menandakan dia tak faham haid. Sebab haid, dia tak perlu maklumat tadi. Dalam penentuan haid, dia tak perlukan maklumat sikit ke banyak. Kuantiti tu tak perlu, tak payah bagi tahu. Yang penting ada ke tak ada. Ada tak darah? Ada darah. Sikit atau banyak tak penting. Ada darah? Ada darah. Berapa lama ada? Sejam, 2 jam, 3 jam, 10 jam. Maka penentuan haid adalah berdasarkan kepada jam atau beberapa jam. Yang mana sekurang-kurang haid 24 jam. Ataupun kita panggil sehari semalam. Jadi kalau darah tu keluar, kalau ini untuk kita faham ajalah. Keluar kalau kalau disukat kuantiti yang keluar, kalau kata ni untuk fikir-fikir aja, bukan suruh sukat pun. Kalau disukat kuantiti yang keluar, katakanlah 0.1 liter. Keluar dalam masa sehari tu 0.1 liter. 1 liter tu banyak. Ni 0.1 liter. Taklah banyak sangat. Keluar. Maka itu adalah keluar selama 24 jam. Dalam 24 jam tadi, kuantiti dia 100 ml ataupun 0.1 liter. Ataupun sunah kata 100 ml. Ini kena faham lah sikit. Kata kalau orang-orang berumur ni, apa benda pula ustaz ni, mililiter pula ni. Ini nak bagi faham. Okey. Jadi katakanlah dalam masa sehari tu 24 jam keluar sentiasa keluar. Kalau disukat, jumlah darah yang keluar adalah 100 ml. Okey. Maka sebab dah 24 jam, dah lebih 24 jam, maka haid lah. Ada orang lain pula, darah yang keluar bukan 100 ml. Cuma mungkin dalam 30 ml aja. Sikit je lagi. Okey. Yang mana darah tu keluar berterusan juga, tapi kuantiti tu, kadar dia tu sikit. Bukannya 100 ml, 30 ml aja. Sikit sangat, tapi keluar, sentiasa keluar. Tetap juga darah itu darah haid. Walaupun kawan ni sampai 100 ml, kawan ni baru 30 ml. Kalau kita nak lebihkan lagi, kawan tu keluar 1 liter. Baik, macam satu botol mineral tu, 1 liter keluar darah dalam masa sehari berterusan, maka haid lah. Kawan ni seorang bukan satu botol mineral, bukan tu. Kadar yang keluar 1 sudu aja dalam masa 1 hari, tapi sentiasa keluar sikit. Tapi kalau kita sukat 1 sudu aja, tetap juga kedua-duanya haid. Kerana haid ditentukan bukan berdasarkan kepada banyak mana liter ke mililiter ke, dia berdasarkan keluar dan tempoh masa berapa lama dia keluar. Sebab tu dalam kitab saya tulis, ini bermakna haid dikira berdasarkan tempoh masanya keluar, bukan banyak atau sedikit kuantitinya. Jadi kalau nak tanya soalan lain kali, tak perlu cakap banyak sikit. Tapi ustaz, mula-mula keluar memang sikit-sikit aja. Apa maksud sikit-sikit? On off ada tak ada ke? Bukan ada je, tapi sikit sangat. Sikit. Tapi hari kedua, Allah, banyak sehingga kan pad kena tukar 2-3 kali. Dia nak bagi tahu banyaknya. Takkanlah hari pertama tu haid juga sebab sikit-sikit aja. Tak perlu. Tak perlu diberi maklumat itu. Hari pertama ada tak? Ada 24 jam, ada. Banyak mana tak penting. Yang penting ada. Setiap saat ada, setiap minit tu ada. 24 jam tu berterusan ada. Banyak atau sikit tak penting. Dia bukan sebagai ciri yang diperlukan untuk meletakkan status darah tadi tu haid ataupun bukan, sikit atau banyak tadi. Tidak. Janji ada, cukup tempoh masa sekurang-kurang iaitu 24 jam,
haid lah tu. Okey. Darah yang keluar dihukum sebagai haid apabila jumlahnya mencapai 24 jam dan ke atas. Minimum 24 jam. Ke atas. Jika dijumlahkan. Itu pun jika dalam keadaan berterusan tidak berhenti-henti. Jika darah tu keluar berterusan selama 24 jam dan ke atas, lebih 24 jam 24 jam dan ke atas. Okey? Maka haid dah tu. Hari tu haid lah. Sebab telah mencapai syarat sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Maka tercapai. Dan keluarnya tadi tu 24 jam lah. Sebab sekurang-kurang haid 24 jam, darah yang keluar tu pun 24 jam. Tak berhenti-henti, keluar sentiasa keluar. Kalau kata daripada pukul 8 pagi sampai 8 pagi hari ni sampai 8 pagi esok. Dan sentiasa keluar dan bukan berhenti kejap, ada balik, berhenti, ada, berhenti, ada. Bukan. Sentiasa ada aja. Okey. Dan adanya tu, tempoh masanya tu 24 jam ataupun lebih. Maka bila cukup 24 jam, haid tu. Cukup 24 jam, haid lah. Okey. Dalam keadaan berterusan lah, tak berhenti-henti. Okey. Jika darah yang keluar berhenti-henti. Apa maksud berhenti-henti? On off. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Maka hendaklah dijumlahkan kadar masa pendarahan yang berlaku di dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Bila dia on off. Dalam masa sejam, ada. Lepas pada tu, jam yang kedua tak ada, contohnya. Jam yang ketiga ada balik. Jam yang keempat tak ada balik. Contoh macam tu. Bila cukup 24 jam, cukup sehari, maka pastilah darah yang keluar tak sampai 24 jam. Tapi kalau nak kira darah daripada permulaan keluar, memang dah 24 jam. Mari kita tengok. Mari saya cuba tulis Ni bagi yang baru-baru. Yang baru-baru tu kadang-kadang dia pening sikit. Macam tak faham aja. Dia kata macam tak faham je. Mari kita tengok ni. Okey, tengok. Baik. Cuba tengok whiteboard ni. Saya bagi contoh mudah untuk yang baru-baru. Okey. Kalau darah tu keluar berterusan, ni jam Ni jam. Bukan hari 1 jam yang pertama sampai jam yang ke-24. Darah keluar berterusan, darah keluar berterusan. Sehingga sampai 24 jam dan lebih. Apabila lebih, maka haid dah semua. Haid. Kenapa haid? Sebab dah cukup syarat, iaitu 24 jam. Dah cukup syarat sekurang-kurang. Kerana dia keluar daripada jam yang pertama sampai jam yang ke-24. Berterusan. Kadang-kadang terjadi dia on off. On off macam mana? Kena tulis satu-satu ni. Okey. Jika darah yang keluar ni jam ni jam. Bukan hari. Katalah darah keluar
Jam kedua, jam ketiga darah ada keluar, jam keempat. Lepas tu jam yang kelima darah tak ada. Kemudian keluar balik 11, 12, 13, jam yang ke-14. Lepas tu darah tak ada. Lepas tu keluar balik 18, 19. Lepas tu darah tak ada. Lepas tu keluar balik 24, 25, 26. Sekejap. Okay. Lepas tu keluar balik 22, 23, 24. Stop sekat tu dulu. Padan dulu yang ni. Jadi kalau kita tengok darah yang keluar, tengok sekali lalu darah yang keluar ni 24 jam. Sebab apa kita kata darah keluar 24 jam? Sebab jam yang pertama ni sehingga jam yang ke-24, jam yang pertama ada darah, jam yang ke-24 pun ada darah. Maka darah dah keluar 24 jam lah. Jangan salah faham macam tu. Sebab apa kata jangan salah faham macam tu? Kerana maksud haid adalah darah keluar 24 jam tadi adalah keluar tu memang 24 jam. Bukan dalam tempoh masa 24 jam. Jika kita kata haid adalah darah yang keluar sekurang-kurangnya dalam tempoh masa 24 jam tu keluar darah, maka kita panggil darah keluar ni 24 jam lah. Sebab dalam tempoh masa 24 jam tu dia keluar. Cuma ada darah, ada yang tak ada darah. Yang ni tak ada darah. Tak ada darah. Tapi dalam 24 jam tu ada je darah. Dia salah faham gitu. Sedangkan haid adalah darah tu keluar 24 jam. Jadi kalaulah haid tu adalah darah keluar 24 jam, jika dalam kes ni bukan 24 jam yang keluar. Kenapa? Kerana ni jam yang pertama, jam yang kedua, 3, 4. Yang ni tak ada darah. Kemudian 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Kemudian 9 jam, 10 jam, 11 jam, 12 jam, 13 jam je dalam masa 24 jam tu. Dalam masa 24 jam dalam masa 24 jam cuma 13 jam sahaja. 13 jam darah keluar dalam masa 24 jam. 13 jam darah keluar dalam masa 24 jam. Maka ia punya bukan haid. Sebab apa? Sebab dia keluar cuma 13 jam. Walaupun kita kira dah sampai 24 jam. Sebab ada yang tak ada darah, dia on off. Dalam kes ni darah keluar berterusan selama 24 jam. Maka haid darah keluar 24 jam. Darah keluar 24 jam dalam masa 24 jam. Maka haid kerana darah keluar 24 jam. Yang kes yang kedua ni darah keluar cuma 13 jam. Cuma dalam masa 24 jam tapi darah keluar 13 jam je. Maka bukan haid. Bukan haid. Jika darah berhenti kat sini lah. Kalau darah tu bersambung nanti sekejap lagi. Bukan haid. Jadi kalaulah dalam keadaan on off, ada tak ada darah, dia perlu jumlahkan. Satu berapa jam. Sebab tu mencatat darah yang keluar boleh jadi wajib. Hukum asal mencatat adalah tak wajib. Catat darah keluar pukul berapa, hari apa, pukul berapa hari bulan, daripada pukul berapa sampai pukul berapa, warna apa yang keluar, asalnya tak wajib catat. Tapi bila jadi masalah, contohnya on off tadi, atau beberapa masalah akan datang, kita akan bincang, maka waktu tu data ataupun maklumat pukul berapa datang, berapa hari bulan, hari apa, warna apa, daripada pukul berapa sampai pukul berapa, sangat diperlukan. Kalau tak ada, maka tak boleh selesaikan darah tu haid ataupun tidak. Maka tulis tu jadi wajib. Asal tulis tak wajib. Tulis apa ni? Tulis darah yang keluar. Tak ramai orang perempuan yang apabila keluarnya darah, haid lah, dia kata haid keluar darah, dia tulis. Dia cuma tanda kat kalender je. 13 ada, 14 hari bulan ada, 15 hari bulan ada, 16 hari bulan ada. Dia tanda gitu je. Dia tak tanda secara detail, secara terperinci, pukul berapa ada,
ada tak on off? Kalau tanda 13 hari bulan ada. Adakah 13 hari bulan tu sepenuhnya ada? Dan warna apa? Tak tanda. Dia main tanda gitu je. Dia check 13 ada. Lepas tu 14 ada. Tanda lagi. Sedangkan 13 tu mungkin on off. Dalam masa 24 jam tu mungkin 2 jam ada, 2 jam tak ada, 3 jam ada balik, tak ada balik. Maka dia perlu catat untuk dia mengira nanti, lepas dah habis nanti nak mengira adakah dia haid ataupun tidak. Maka dalam kes ini darah dia on off dan darah yang keluar cuma 13 jam dalam masa 24 jam, maka bukan haid. Walaupun tengok sekali lalu macam darah datang 24 jam ni. Sebab jam yang pertama katalah pukul 1 petang, pukul 1 petang. Esok hari tu, keesokan hari pukul 1 petang tu, 1 tengah hari tu masih lagi ada darah. Dah 24 jam. Sedangkan di antara 1 petang hari ni dengan 1 petang esok tu ada on off kat situ. Maka ianya bukan haid sebab tak cukup 24 jam. Kan cukup daripada pukul 1 sampai pukul 1 kan 24 jam. Itu dari segi tempoh masa. Dari segi darah yang keluar on off, ada kejap ada, kejap tak ada, kejap tak ada. Maka tak sampai 24 jam. Akhir kali dia kata kira halal lah tu, kira sampai lah. Maka salah dia dalam menentukan yang mana haid mana istiadah. Maka menyebabkan dia mungkin ada solat-solat yang perlu dia qada, dia tak qada. Maka dia kira berhutang semayang, dia seolah-olah tidak semayang. Okey, ni sikit. Kita baca lagi sikit. Kita baca lagi. Jika darah yang keluar berhenti-henti, on off, maka hendaklah dijumlahkan. Dijumlahkan apa? Jika darah yang keluar berhenti-henti, on off lah, berhenti-henti tu on off, ada tak ada, maka hendaklah dijumlahkan kadar masa pendarahan yang berlaku dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Gitu pula. Ya, gitu pula. Contohnya, jika darah yang keluar on off, dan ni dalam masa 15 hari. Ini hari pula hari. Okey. Ni hari tadi jam, ni hari. Okey. Katakanlah darah yang keluar hari pertama 6 jam. On off lah, macam kes tadi lah, kan ada tak ada kan, macam tu. Hari pertama 6 jam aja. Hari yang kedua, hari yang ketiga tak ada darah. Hari yang keempat 6 jam. Saya bagi contoh je ni. Buatlah 6, 4, 5. Nanti nak kira payah sangat pula. Jadi saya tulis dulu. Hari yang ketujuh 6 jam. Pandai pula darah ni keluar. Ni contoh. Hari yang ke-10 6 jam. Hari yang ke-14 6 jam. Okey. Maka perlu dijumlahkan, dia kata. Jumlahkan kadar masa dalam masa 15 hari yang ada darah. Jika lebih 24 jam, maka haid. Darah yang keluar tu haid. Jika tak lebih 24 jam, dia bukan haid. Contohnya, dalam kes ni 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6 kali 5. Keseluruhannya 30 jam. Darah keluar 30 jam. Dalam masa
15 hari lah. Sebenarnya dalam masa 14 hari je darah dah berhenti kat sini. Tapi tak apalah, dah masa 15 hari boleh je. Maksud 30 jam dalam masa 15 hari darah keluar. Tak nampak 30 jam dalam masa 15 hari. Okey, 30 jam ni lebih 24 jam. Lebih. Sekurang-kurang 24 jam, tapi dia lebih. 30 jam tu lebih. Dalam masa 15 hari. Maka oleh kerana lebih 24 jam, cuma 24 jam dia tu on off, lebih 24 jam, maka 6 jam ni haid. 6 jam ni pun haid, yang keluar darah ni haid. Haid. Semua haid. Okey. Dan baca lagi. Dan maka kesemuanya jika melebihi 24 jam, dah lebih 24 jam, maka kesemuanya termasuk waktu ketiadaan darah di sela-selanya adalah haid. Maka yang tak ada darah ni, yang pertama yang ada darah iaitu 6 jam ni semua haid lah. Haid. Yang 30 jam ni semua haid. Soalannya, yang tak ada darah ni, 2 hari ke-2, hari ke-3, hari ke-5, hari ke-6, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, 11, 12, 13. 13 ni bukan. 13 apa? 15 ni bukan. Sebab dah tak ada darah. Okey. Macam mana ni yang tak ada darah ni? Termasuk juga hari pertama ni. Hari pertama ni ada 18 jam tak ada darah. Kan? Sebab 6 jam je ada darah hari pertama. Maknanya satu hari 24 jam. 18 jam dalam hari yang pertama ni pun tak ada darah juga. Ni sama juga hari keempat ni. Ada 6 jam. 18 jam daripada hari keempat ni tak ada darah. Yang ada cuma 6 jam aja. Macam tu juga hari yang ke-7, hari ke-10, hari ke-14. Semua 6 jam kan? Jadi oleh kerana semua 6 jam, dalam setiap hari yang hari pertama, hari keempat ada darah, hari ke-7 ada darah, hari ke-10 ada darah, hari ke-14 memang ada darah. Tapi cuma ada 6 jam aja. 18 jam lagi tak ada darah. 18 jam tadi, setiap yang ada darah 18 jam, termasuk hari kedua, ketiga, 24 jam tak ada darah. Hari ke-5, hari ke-6 24 jam tak ada darah. 24 jam. Hari ke-8 24 jam. Hari ke-9 24 jam tak ada darah. Hari ke-11 24 jam. 12, 13, 24 jam tak ada darah. Yang tak ada darah langsung sehari-hari ni, 24 jam tak ada darah setiap hari ni, ataupun yang ada darah tapi 6 jam aja, bakinya ada 18 jam pun tak ada darah, apa hukumnya? Dia kata maka kesemua termasuk waktu yang ketiadaan darah di sela-selanya adalah haid. Maka termasuk juga yang tak ada darah pun haid. Ni pun haid juga, ni pun haid juga. Hari ke-5 haid walaupun tak ada darah. Haid. Hari ke-11 haid, hari ke-12 haid, hari ke-13 haid, hari ke-14 okey. Yang 18 jam ni pun haid juga. 18 jam yang ada dekat hari keempat ni haid. Hari pertama 18 jam tak ada darah kan? Haid. Hari keempat haid. Hari ke-7 18 jam tak ada darah, haid. Hari ke-10 18 jam tak ada darah, haid juga. Hari ke-14 tak ada lah. Hari ke-14 yang ada hari ke-14 6 jam aje lah. Dia bukan 18 jam, 6 jam aje lah hari ke-14 tu. Okey. Jadi di sela-sela ni, hari kedua, hari ketiga, di sela-sela ni semuanya haid juga. Jadi berapakah haid dalam kes ni? Yang darah keluar 6 jam, lepas tu hari ke-4 6 jam, hari ke-7 hari ke-4 6 jam, hari ke-7 6 jam, hari ke-10 6 jam, hari ke-14 6 jam. Berapakah haid dia? Haid dia yang ada darah dan yang tak ada darah. Maka jawapan dia berapa ni? Jawapan dia adalah haidnya adalah 14 hari. Tapi darah keluar cuma 30 jam, haid 14 hari. Haidnya 14 hari.
walaupun darah keluar 30 jam aja. Habis ambil kat mana 14 hari? Daripada permulaan keluar darah sehingga yang terakhir hari ke-14 keluar darah. Di sela-sela di tengah-tengah tu, di tengah-tengah yang tak ada darah pun dihukum haid juga. Okey. Ini bermakna ta'rif haid, definisi haid adalah darah yang keluar sekurang-kurang 24 jam dalam lingkungan 15 hari 15 malam. Itulah ta'rif haid. Biasanya kita kata ta'rif haid adalah sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak 15 hari. Sebenarnya ta'rif ataupun definisi haid yang tepat adalah haid adalah darah yang keluar 24 jam dalam masa 15 hari. Itu ta'rif ataupun definisi yang tepat. 24 jam dalam masa 15 hari. Nak tepat lagi, 24 jam dalam masa 360 jam. Sebab 15 hari itu 360 jam. Bukannya darah haid, sekurang-kurang haid adalah 24 jam ataupun sehari semalam. Ta'rif tu boleh pakai, tapi tak tepat. Haid adalah sehari semalam. Sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Tak tepat. Yang tepat, sekurang-kurang haid adalah sehari semalam dalam masa 15 hari. Dalam masa 15 hari. Sekurang-kurang dalam masa 15 hari. Itu ta'rif yang tepat. Okey. Sekurang-kurang dalam masa 15 hari. Itu adalah ta'rif haid yang tepat. Secara umum boleh je lah kan. Sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak 15. Secara umumnya boleh lah nak sebut macam tu. Tapi yang tepatnya, sekurang-kurang haid adalah 24 jam dalam masa 360 jam. Okay. Jika darah yang keluar dalam keadaan berputus-putus macam tadi. Okay. Sambung lagi, baca lagi. Walaupun sekurang-kurang haid 24 jam dalam masa 15 hari tadi, tetapi hukum haid terpakai sejurus selepas darah mula keluar, tanpa perlu menunggu berlalunya 24 jam. Tak perlu, kerana asalkan darah keluar pada masa yang berkemungkinan haid, maka dihukumkan haid. Tak perlu tunggu 24 jam. Contoh dalam kes tadi, macam mana nak buat ni? Adakah ini dari segi dia nak amalkan? Adakah hari pertama keluar 6 jam tu dia perlu semayang? Hari kedua ni bukan, kita tak nak ambil contoh ni. Contoh ni kejap lagi. Kita ambil contoh ni dulu. Contoh ni, darah keluar berterusan selama 24 jam dan lebih, maka haid lah. Sebab darah keluar 24 jam dalam masa 24 jam. Cukup syarat. Okay. Walaupun sekurang-kurang haid 24 jam, hukum haid terpakai sejurus selepas darah mulai keluar. Ni jam yang pertama keluar darah. Katalah pukul 1 petang keluar darah. Bila sampai pukul 2 keluar darah 2 PM. Okey, pukul 1 PM pukul 2, pukul 3, pukul 4. Soalannya sekarang ni, bila darah keluar, katalah kan pukul 1, pukul 2, pukul 3, baru 3 jam. Pukul 4, baru 4 jam. Adakah darah pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 yang mula-mula keluar tu adalah haid? Haid sekurang-kurang tunggulah 24 jam. Sekarang baru 24 jam, baru 4 jam. Dan berterusan 5 jam. Belum lagi 24 jam. Maka, adakah tak terpakai hukum haid? Dengan maksud, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5 ni kena semayang. Sebab apa pula kena semayang? Kan keluar darah. Darah 24 jam baru haid. Sekarang baru 5 jam dan tersedang keluar.
Jadi bila ianya sedang keluar dan ianya tak sampai 24 jam lagi, kenalah semayang sebab darah haid kena tunggu 24 jam. Dia salah faham. Tidak perlu. Tak perlu buat macam tu. Kenapa? Asalkan keluar darah pukul 1, pukul 2 baru 2 jam, pukul 3 baru 3 jam, pukul 4 baru 4 jam, pukul 5 baru 5 jam. Dan darah sentiasa keluar. Dan bila keadaan macam tu, keluar je pukul 1. Keluar je pukul 1 darah keluar je, maka terpakai hukum haid walaupun sekurang-kurang haid 24 jam. Mudahnya kata gini, kalau nak pastikan darah yang keluar pukul 1 tadi, nak pastikan darah keluar pukul 1, darah keluar dah pukul 1, nak pastikan darah yang pukul 1 tadi haid ataupun tidak, sebenarnya tak boleh. Sebenarnya baru sejam keluar ni, tidak dapat dipastikan dengan yakin darah yang keluar baru jam yang pertama adalah haid. Tak dapat. Sebab baru sejam. Bila yakin darah berterusan sampai 24 jam, baru yakin darah yang keluar tu haid. Jam yang pertama tak dapat ditentukan darah tu haid ataupun tidak sebenarnya. Kemudian darah berterusan lagi sampai jam yang kedua, masih lagi keluar 2 jam lah. Masih lagi tak dapat dipastikan darah itu haid ataupun tidak. Walaupun tak dapat dipastikan kerana sekurang-kurang haid 24 jam. Walaupun tak dapat dipastikan, walaupun tak dapat dipastikan, tetap juga terpakai hukum haid. Tengok kitab tu. Terpakai hukum haid. Walaupun sekurang-kurang haid 24 jam, tetapi hukum haid terpakai sejurus selepas darah mulai keluar, tanpa perlu menunggu berlalunya 24 jam. Tak payah tunggulah 24 jam. Tak perlu tunggu 24 jam. Terpakai dah sejurus selepas keluar darah. Okey. Baca lagi. Asalkan darah keluar pada masa yang berkemungkinan haid, maka dia hukum haid. Boleh tak jam yang pertama ni jadi haid? Boleh tak? Boleh. Tapi tunggulah 24 jam itu baru yakin. Jam yang kedua, yang ketiga, yang keempat, 6 jam keluar, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam, 11 jam. Adakah darah-darah ini berkemungkinan boleh jadi haid? Berkemungkinan boleh jadi haid. Tapi tak yakin lagi. Tapi berkemungkinan boleh jadi haid. Sampai bila? Bila dah lepas 24 jam? Confirm lah haid. Walaupun cuma kemungkinan, maka hukum haid dah terpakai. Dah terpakai. Dengan maksud, apa maksud hukum haid terpakai? Baca tu. Hukum berkaitan haid terpakai dengan maksud tak boleh buat, termasuklah perkara yang dia boleh buat ataupun dia tak boleh buat. Macam haid, termasuklah meninggalkan solat. Dia kena tinggalkan solat. Bila dia kena tinggalkan solat? Ni jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga, walaupun cuma kemungkinan haid aja. Tak yakin lagi sebenarnya. Jam yang 4, jam 5, jam yang 11, jam yang ke-12, baru 12 jam keluar. Tapi wajib meninggalkan sembahyang dah. Okey. Tawaf, kalau dia tawaf tak boleh tawaf. Puasa, baca Quran tak boleh, masuk masjid tak boleh. Meninggalkan solat, meninggalkan tawaf, meninggalkan puasa, meninggalkan Quran, meninggalkan masuk masjid, jima', bersetubuh dan sebagainya, semua tak boleh. Seolah-olah macam haid lah. Macam haid memang dah keluar haid, walaupun tak dapat dipastikan kerana masih lagi belum sampai 24 jam. Istilah yang biasa digunakan adalah mani' ataupun penghalang ibadah. Istilah yang biasa digunakan adalah mani' ibadah. Kenapa tak semayang ni? Jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga duk keluar ni. Orang Melayu panggil haid. Haid dah. Sedangkan istilahnya kerana ada mani' ataupun penghalang ibadah. Sebab tu dia tak boleh semayang. Bukan sebab haid. Sebab haid dia tak dapat yakin lagi, tak dapat pastikan lagi. Bila dapat pastikan? 24 jam ke atas baru dapat pastikan. Walaupun tak dapat dipastikan, hukum haid terpakai siap-siap dah. Okey. Seterusnya, jika ketika meninggalkan perkara yang diharamkan tersebut diniatkan kerana mematuhi perintah agama, maka ganjarannya pahala. Kalau dia niat
Kenapa tak semayang ni? Ketika haid tu, kenapa tak semayang? Tak semayang ni sebab darah ada kan, harus semayang. Dia nak semayang tapi dia tak semayang kerana mematuhi perintah agama, maka dapat pahala. Kenapa tak puasa? Haid. Kenapa pula haid tu tak puasa? Agama larang. Maka dengan dia tak puasa tu dapat pahala. Apa sahaja ketika haid dia tak buat kerana perintah agama supaya jangan buat, perintah agama tak bagi buat, maka dia tak buat dalam haid, maka dapat pahala. Kenapa tak baca Quran ni? Haid. Kalau haid pun kenapa tak baca Quran? Sebab kalau baca Quran berdosa. Mana boleh baca Quran ketika haid? Maka dapat pahala. Dengan tak baca Quran tu dapat pahala. Apa-apa sajalah yang dia mematuhi perintah agama kerana haid dia tak buat sebab patuh perintah agama, maka dapat pahala. Tak semayang pun dapat pahala. Okey. Sekiranya darah berhenti sebelum mencapai sekurang-kurang 24 jam, ternyatalah ianya bukan haid. Tetapi darah istiadah bukan haid tapi istiadah, maka wajib meneruskan ibadah yang difardukan tanpa diwajibkan mandi hadas besar. Okey. Dalam kes tadi ni, okey, tengok dalam kes tadi. Ketika darah keluar, jam yang pertama keluar, mani', tak boleh semayang walaupun tak cukup 24 jam lagi. Jam yang kedua, jam yang ketiga, jam yang keempat, jam yang kelima darah ada. Jam yang keenam darah tak ada. Maka bila darah tak ada, dia perlu buat apa? Padam jap. Okey. Ni hari kelima ni nak buat apa ni? Hari kelima pula. Jam yang kelima. 4 jam je ada darah. Jam yang kelima tak ada darah dah. Nak buat apa? Dia kata kat sini, tengok sekiranya darah berhenti sebelum mencapai sekurang-kurang 24 jam. Ternyatalah ianya bukan haid tetapi darah istiadah, maka wajib meneruskan ibadah yang difardukan tanpa diwajibkan mandi hadas besar. Maka hari kelima ni wajib solat. Wajib apa? Wajib solat. Boleh baca Quran. Kalau nak baca Quran, boleh baca Quran. Semua boleh buat lah. Sebab apa? Tak ada mani', tak ada darah pada jam yang kelima. Soalannya, perlu mandi hadas besar ke tak? Dia kata kat sini, tak perlu mandi hadas besar. Tanpa diwajibkan mandi hadas besar. Mana nak solat ni, tak perlu mandi. Tak perlu mandi hadas. Tak perlu. Sebab apa tak perlu? Sebab darah yang keluar cuma 4 jam. 4 jam aja. 4 jam apa? 1, 2, 3, 4. Lepas tu jam yang ke-11 keluar, jam yang ke-12 keluar. Nanti dulu jam yang ke-13, jam yang ke-14 ni belum sampai lagi. Kita baru kira jam yang ke-5. Tiba-tiba darah tak ada, jam yang ke-6 darah tak ada, jam yang ke-7 darah tak ada, jam yang ke-8 darah tak ada, 9 tak ada, 10 tak ada. Kira yang tu dulu. Yang ni jam yang ke-11 tak sampai lagi. Jadi pada jam yang ke-5 darah berhenti. Tak apa pula haid aku. Dia kata darah aku keluar 4 jam aja. Dah tak ada dah. Maka jika waktu tu waktu solat, dia wajib sucikan diri dia, ambil wuduk dan semayang. Tanpa perlu mandi hadas. Sebab 4 jam sahaja bukan haid. Maka tak perlu mandi. Kemudian entah macam mana jam yang ke-11 keluar balik. Jam yang ke-11 keluar balik, jam yang ke-12 ada. Bila keluar, mani' ibadah. Tak boleh solat. Tak boleh baca Quran. Tak boleh semualah. Macam haid lah. Haid balik, terpakai hukum-hukum haid balik. Padahal dia dah semayang dah Zuhur tadi. Yang 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni ada 2 semayang dah semayang. Memang wajib semayang pun. Sebab tak ada darah. Sekarang ada darah keluar balik. Jam yang ke-11, jam yang ke-12. Maka haram solat, tak boleh solat, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, semualah. Perkara yang diharamkan ketika haid dia tak boleh buat.
Sehinggalah tiba-tiba jam yang ke-15 darah tak ada balik. Maka wajib solat balik. Wajib solat, boleh baca Quran, boleh masuk masjid. Apa nak? Boleh jima', semualah yang boleh buat, semua boleh. Sebab tak ada darah, tak ada mani', tak ada penghalang. Jam yang ke-16 masih lagi tak ada darah. Tiba-tiba jam yang ke-18 ada balik darah. 19 ada balik, maka haram balik. Kembali balik, tak boleh solat, tak boleh baca Quran, haram balik, tak boleh masuk masjid, tak boleh jima', tak boleh tawaf, semua-semualah tak boleh balik sebab ada darah balik. Kemudian jam yang ke-20 tak ada darah balik, wajib balik. Dia gila-gila gitu. Wajib balik solat. Kalau ada waktu solat lah, wajib solat. 21, jam 21 tak ada darah, wajib solat. Boleh baca Quran, boleh masuk masjid, boleh lah. Boleh buat semua balik. Entah macam mana jam yang ke-22 ada darah balik, maka haram balik. Jam 23 haram balik solat, haram balik baca Quran. Jam 24 macam tu. Okey. Baca lagi, sambung lagi. Jika jumlahnya tidak sampai 24 jam, kejap. Jika jumlahnya tidak sampai 24 jam dalam masa 15 hari 15 malam, maka wajib diqada solat yang ditinggalkan atas sangkaan haid sebelum itu. Okey. Sekejap. Okey. Jika jumlahnya tidak sampai 24 jam dalam masa 15 hari, lima belas malam, maka wajib qada solat ditinggalkan atas sangkaan haid sebelum itu. Contoh dalam kes ni, lepas tu berhenti, darah berhenti kat sini, darah berhenti, tak ada darah dah. Stop. Darah berhenti terus. Ini hari yang pertama baru 24 jam. Hari yang kedua. Hari pula, ni hari ni bukan jam. Hari. Hari yang kedua sampai hari yang ke-15 tak ada darah langsung. Contoh tak ada darah langsung. Maka darahnya cuma keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jam saja keluar dalam masa 15 hari 15 malam ni. 15 hari 15 malam. Cuma keluar 13 jam. Tak cukup lah. Tak cukup 24 jam. Jika jumlahnya tidak sampai 24 jam dalam masa 15 hari 15 malam, maka wajib diqada solat yang ditinggalkan atau atas sangkaan haid sebelum itu. Maka masa dia jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga, jam yang keempat, kan ada yang dia tak semayang, kan haram solat. Ni haram solat 4 jam ni. Katalah ada subuh ke apa ke, dia tinggal lah sebab ada darah. Dia kena tanda. Yang pertama subuh dia tinggal ketika 4 jam ni. Ketika 4 jam yang ketika ada darah haram semayang ni. Lepas tu jam yang kelima, 6, 7, 8 ni memang dia semayang, jadi tak ada masalah. Okey, semayang lah zuhur ke apa ke. Kemudian ni ada 4 jam lagi ni. Jam yang ke-11, 12, 13, 14 kan haram solat. Katakanlah ada semayang apa kata je lah, saya maghrib dia tak semayang. Maghrib dia tinggal lah sebab waktu maghrib tu. Waktu maghrib tu dalam masa 4 jam ni, 11, 12, 13, 14 ni. Okey, maka dia tinggal lah, memang tak boleh semayang pun. Lepas tu 18, 19 ni tak ada semayang lah, pukul 3, 4 pagi. Tak ada solat apa-apa, maka tak ada apa-apa lah. Kemudian 22, 23, 24 ni, jam yang ke-22, 23, 24 keluar darah. Katalah subuh balik.
Dia tinggal baliklah subuh. Dia tinggal balik subuh. Untuk subuh yang esokkan hari. Habis subuh, lepas tu darah berhenti. Darah berhenti. Maka dia tinggal 3 semayang. Subuh, jam 1, 2, 3, 4 ni subuh. 11, 12, 13, 14, jam yang ke 11, 12, 13, 14 ni dia ada tinggal maghrib. Jam yang ke 18, 19 dia tak ada tinggal apa semayang sebab pukul 3, 4 pagi. Pukul 22, 23, 24, jam yang ke 22, 23, 24 ni dia ada tinggal subuh yang satu lagi, esok kan hari. Jadi dia tinggal 3 waktu dia semayang. Tiga waktu dia tinggalkan solat. Habis macam mana dengan Zuhur Asar? Sini Zuhur Asar dia semayang kat sini. Dia memang kan wajib semayang kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ni. Habis Isyak dia semayang kat 15, 16, 17 kan ni kan wajib semayang. Maka dia semayang Isyak dah. Okey. Jadi lepas jam yang ke-24 darah berhenti, darah tak ada dah keluar. Kemudian hari kedua tak ada darah, sampai hari ke-15 pun tak ada darah dah. Darah yang keluar cuma 13 jam, tak cukup 24 jam. Maka dia wajib qada. Macam mana tulis ni? Qada 3 semayang, subuh, maghrib dan subuh. Sebab dia tinggal semayang. Kenapa dia kena qada? Sebab ternyata darah yang keluar cuma 13 jam. Darah yang keluar cuma 13 jam. Bila darah yang keluar cuma 13 jam, 13 jam darah keluar dalam masa 15 hari, tak cukup syarat haid. Bila tak cukup syarat haid, semua darah bukan haid, istihadah. Yang datang darah 1, 2, 3, 4 ni pun istihadah. 11, 12, 13, 14 ni pun istihadah. 18, 19, jam yang ke-18, 19, 2 jam ni pun istihadah. 22, 23, 24, 22, 23, 24 ni pun istihadah semua. Tapi kan dia tak semayang, kerana tu perlu qada. Okey, baca lagi. Jika sekejap okey, belum lagi, tak habis lagi. Belum masuk lagi. Jika lebih 24 jam macam mana? Contoh dalam kes ni. Dalam kes ni tadi kurang 24 jam bila campur dalam masa 15 hari. Yang ini cukup pula 24 jam, lebih 24 jam dalam masa 15 hari. Dalam kes ni macam mana pula? Mari kita tengok. Hari yang pertama keluar 6 jam kan, hari yang keempat keluar 6 jam, hari yang ke-7 keluar 6 jam, hari yang ke-10 keluar 6 jam, hari yang ke-14 keluar 6 jam. Kita campur dapat 30 jam dalam masa 15 hari. Maka cukup syarat haidnya adalah 14 hari. Termasuk waktu-waktu sela-sela yang tak ada darah pun haid juga. Okey. Jadi dalam masa 6 jam Dalam masa 6 jam ni saya buanglah gambar ni. Okey. Dalam masa 6 jam ni mesti ada solat yang ditinggalkan. Ada yang tinggal solat, mestilah. Tinggal solat. 6 jam ni kan haram. 6 jam ni kan haram semayang. Lepas tu hari kedua, hari ketiga tu bila tak ada darah, wajib semayang. Kemudian keluar balik 6 jam balik hari keempat, haram semayang yang 6 jam tu sebab ada darah. Begitulah seterusnya. Jadi ada yang ditinggal solat. 6 jam ni tinggal solat. 6 jam ini pun tinggal solat. 6 jam yang hari ketujuh ni pun tinggal solat. Kalau ada lah, tinggal. Dia kena catat lah apa yang ditinggal solat. Okey. Hari yang 18 jam yang tak ada darah, hari pertama, hari keempat, hari ketujuh, ke-10, 14 ni, dia memang semayang, memang wajib solat pun dah tak ada darah, wajib semayang. Hari kedua, ketiga ni yang tak ada darah, wajib solat, tak ada darah. Hari kelima, keenam ni wajib solat. Hari ke-8, 9 ni tak ada darah, wajib solat. Hari ke-11, 12, 13 ni wajib solat. Hari ke-15 ni pun wajib solat, tak ada darah. Yang ada darah
wajib tinggal solat. Okey, maka dia tinggallah solat 6 jam ni, 6 jam, 6 jam, 6 jam, dia tinggal solat. Okey, tinggal solat. Dan yang hijau ni, yang tak ada darah ni, dia wajib solat. Dia wajib solat. Okey. Bila dia wajib solat, adakah dia perlu mandi? Mari tengok, perlu mandi. Ketika nak tahu perlu mandi atau tak perlu mandi, tengok cukup tak 24 jam. Contohnya, hari yang pertama darah keluar 6 jam, kemudian darah berhenti 18 jam tak ada darah. Maka dia dalam 18 jam tu kalau ada semayang, dia wajib solat. Yang dia tinggal solat tu kena catat. Katalah subuh, dia kena catat subuh aku tinggal solat yang 6 jam ni, yang ada darah. Dia kena catat lah. Okay. Kemudian 18 jam tu dia wajib solat sebab tak ada darah. Adakah perlu mandi? Nak tahu perlu mandi ataupun tidak, tengok jam, baru 6 jam kan? Bila baru 6 jam, maka tak cukup 24 jam lagi. Maka tak perlu mandi, wajib semayang. 18 jam tu wajib semayang hari pertama, hari kedua wajib semayang, hari ketiga wajib semayang sebab tak ada darah. Masuk hari yang keempat, keluar balik 6 jam. Maka tak boleh, wajib tinggal solat. Maka apa yang dia tak solat, dia kena catat lah. Zuhur contoh, hari keempat ni dia kata aku tak semayang zuhur. Lepas habis 6 jam hari keempat tu, 18 jam ada darah kan? Cuma 4 jam je, 6 jam je yang tak ada darah. Maka dia semayang. Perlu mandi ke tidak nak semayang? 6 jam campur 6 jam baru 12 jam. 12 jam tak sampai 24 jam. Maka tak perlu mandi. Tak perlu mandi, terus semayang. Hari kelima teruskan semayang, hari keenam teruskan semayang, hari ketujuh keluar balik 6 jam. Maka tak boleh haram semayang, wajib tinggal semayang. Dia cantiklah apa semayang yang dia tinggal. Katalah Zuhur juga, yang 6 jam ni. Lepas 6 jam, hari yang ketujuh ni 18 jam lagi tak ada darah. Maka wajib semayang. Perlu mandi tak? Campurlah 6 jam hari pertama, hari keempat 6 jam, hari ketujuh 6 jam, baru 18 jam. Tak cukup 24 jam lagi, tak perlu mandi, terus semayang. Hari ke-8 tak ada darah, semayang macam biasa. Hari ke-9 semayang macam biasa. Kalau ada waktu Ramadan, puasalah. Okey. Hari ke-10 darah keluar balik 6 jam, maka tak boleh tinggal semayang, wajib tinggal semayang. Maka catat, katalah asar. Saya buat je ni. Katalah asar. Dia tinggal semayang, dia catat. Lepas tu darah tak ada 6 jam kan hari ke-10. Dan wajib semayang lah bila darah berhenti. Ada 18 jam ni, dalam hari ke-10 ni ada 18 jam yang darah tak ada. Maka wajib semayang. Wajib semayang sebab darah dah berhenti. Wajib mandi ke tidak? Campur. Hari pertama 6 jam, hari keempat 6 jam, hari ketujuh 6 jam, hari ke-10 6 jam. 6 kali 4, 24 jam. Oleh kerana 24 jam dah sampai sekurang-kurang haid, maka wajib mandi sebelum dia semayang pada hari yang ke-10 yang ada 18 jam yang tak ada darah ni. Wajib mandi untuk solat. Kalau tak mandi wajib, tak sah semayang dia, berdosa. Okey. Lepas tu hari ke-11 tak ada darah, teruskan semayang. Hari ke-12 teruskan semayang, hari ke-13 teruskan semayang. Tiba-tiba hari ke-14 keluar balik darah 6 jam, maka dia haram balik, dia wajib tinggal solat. Dia catatlah hari ke-14 ni yang dia tinggal solat adalah maghrib, contoh maghrib. Okey, catat. Kemudian lepas 6 jam ni darah berhenti terus. Hari ke-14 tu lah berhenti terus, darah tak keluar dah. 14 berhenti terus. Maka bila campur berhenti terus, maka hari ke-14 yang berhenti tu dia kena mandi lah untuk dia semayang, dah tak ada darah. Maka kenapa kena mandi? Sebab 6 kali 5 30 jam darah keluar. Maka lebih 24 jam, maka kena mandi sekali lagi, mandi wajib. Dan dia kena semayang, hari ke-15 teruskan semayang, dah tak ada darah, straight lah kena semayang. Okey. Oleh kerana keseluruhan darah yang keluar dalam masa 15 hari adalah 30 jam, iaitu lebih 24 jam, ianya adalah syarat haid sekurang-kurang 24 jam dalam masa 15 hari. Maka keseluruhan haidnya 14 hari. Dah sebut tadi kan, haidnya adalah 14 hari. Keseluruhan haidnya 14 hari. Okey. Bila haidnya 14 hari, maka yang dia tinggal solat tu, subuh, zuhur, asar, maghrib, tak perlu qada. Sebab apa? Haid. Memanglah tak payah semayang.
yang dia tinggal tu. Dan yang dia sembahyang, hari kedua ni dia sembahyang, kan wajib sembahyang kan, hari ketiga ni sembahyang, hari kelima wajib sembahyang, 6 sembahyang, hari 8 sembahyang, hari ke-9 sembahyang, hari ke-10, 11, 12, 13 kan wajib sembahyang. Yang dia sembahyang, yang dia solat, semuanya tak sah. Dan tak perlu qada, tak perlu buat apalah. Cuma habis gitu aje lah. Yang dia sembahyang semua tak sah. Dan mudah-mudahan dapat pahala lah. Okey? Dan tak perlu qada apa-apa yang dia tinggal. Malah yang dia sembahyang tu pun tak sah. Okey? Sebab ternyata ianya haid. Okey? Jika hari yang kedua dia ada puasa, hari ketiga dia ada puasa, hari kelima, keenam dia ada puasa, hari ke-8, 9 dia ada puasa, kan tak ada darah. Bila tak ada darah, wajib puasa, wajib solat, wajib semua. Hari ke-11 dia ada puasa, hari ke-12, hari ke-13 dia ada puasa, bulan Ramadan, maka puasa dia tu pun tak sah, wajib qada. Wajib qada. Okey, yang ni kita akan bincang sekali lagi nanti pada muka surat seterusnya. Yang wajib qada tadi, wajib qada. Sebab apa wajib qada? Sebab dia berpuasa pada hari haid, iaitu hari kedua haid, 3 haid, 5 haid, 6 haid, 8 haid, hari ke-9 haid, hari ke-11 haid, 12 haid, hari ke-13 pun haid. Habis kenapa dia puasa? Sebab waktu tu tak ada darah. Dan mana dia nak tahu darah tu akan keluar, akan datang, yang menyebabkan puasanya tak jadi tak sah, menyebabkan waktu naqa' atau waktu yang tak ada darah tu jadi haid juga. Mana dia tahu benda akan datang? Sebab tu dia wajib puasa. Tapi puasanya tidak sah. Tak sah. Puasa wajib qada. Tapi sembahyang tak payah qada. Yang ini kita akan bincang sekali lagi dalam perbahasan akan datang nanti. Lanjutan hukum darah yang berputus-putus tu. Kita masuk balik. Ini untuk permulaan aja. Sambung lagi baca, nak habis kan? Okey. Wanita yang ragu-ragu. Dia ni ragu-ragu sebab kadang-kadang cek waktu ni, ada cek, ada tak cek. Dia jadi masalah kadang-kadang. Dia jadi ragu-ragu. Kadang-kadang aku terlupa nak cek. Contoh kan. Dia ragu-ragu, adakah sampai 24 jam atau tidak? Ada koma sikit tu, koma. Wanita yang ragu, adakah sampai 24 jam atau tidak? Koma. Koma. Wanita yang ragu, adakah sampai 24 jam tak? Lepas dia kira-kira tadi kan 6 jam, 6 jam, 6 jam. Yang ni dia kira 23 ke 24 jam? Dia ragu-ragu. 23 ke 24? Ke 24 ke 25 jam? 24, 25 tak apa. 23, 24 lah yang masalah. Macam ragu-ragu. 23 jam setengah ke? Ataupun 24 jam? Kalau 23 jam setengah, maka darah yang keluar semua bukan haid. Jika 24 jam ke atas, haid. Tapi 23 jam ke 23 jam 50 minit ke, dekat-dekat itu. Dia ragu-ragu. Sampai 24 jam atau tidak. Berlaku khilaf, perbezaan pendapat ulama. Syekh Ibn Hajar berpendapat bukan haid. Tetapi pendapat Syekh Ramli ianya dihukum haid kerana asal darah yang keluar dari faras wanita adalah haid. Pendapat ini disepakati oleh kebanyakan ulama. Jika ragu-ragu, cukup ke tak cukup 24 jam ni? Biasanya cukup atau tak cukup 24 jam, dia cuma sikit tau. Dia cuma minit-minit. Dia kata, cukup ke tak cukup 24 jam darah aku? Darah yang keluar ni 10 jam ke 30 jam? Oh, pelik tu. 10 jam ke 30 jam? Pelik tu. Tak ada orang ragu-ragu gitu. Yang biasa ragu-ragu ni, dia dekat mana? 23 jam setengah ke 24 jam? 23 jam 55 minit ke? Macam tu. 23 jam 55 minit. Tak cukup 24 jam. Maka bukan haid. Tapi macam cukup kot. Macam oleh kerana dekat-dekat tu, maka berlakulah ragu-ragu. Dia jauh-jauh tak. Darah aku ni keluar 10 jam ke 25 jam. 15 jam tu bukan ragu-ragu, itu cuai. Yang ragu-ragu ni yang dekat-dekat, minit-minit, setengah jam ke, ada ragu-ragu. Tak ada cek, tapi tulis, tapi macam dah tak ada lama dah, dia ragu-ragu. Ujung-ujung 23 jam ujung-ujung, atau 24 jam. Dia catat 24 jam, tapi dia rasa macam kurang kot. Bila dia ragu-ragu, pendapat muktamad adalah haid. Tapi pendapat yang kedua kata bukan haid bila ragu-ragu. Habis kita tempoh masa haid. Bagi yang baru-baru yang tak faham, insya-Allah ada pengulangan dekat lanjutan hukum darah yang berputus-putus tu, ada lanjutan nanti. Kita ulang balik yang tu nanti. Saya nak bagi yang baru-baru ni untuk nak nampak dulu.
Bila dah nampak dah, lega sikit lah. Okey? InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Tempoh masa suci. Tempoh masa suci. Dan hukum lanjutan darah yang berputus-putus. Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.